Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penonton-penonton kita pada hari ini. Saya pengacara anda, Amanda Hasnul, dan pada hari ini kita akan membincangkan tentang cabaran-cabaran dan kepentingan peradaban Islam di era kontemporari. Seperti yang kita tahu, manusia pada zaman kini telah dipengaruhi oleh unsur barat dengan banyak sekali. Menyertai saya untuk membincangkan topik pada hari ini adalah seorang lagi pengacara, iaitu Cik Fatin Fauzuina, dan juga panelis-panelis kehormat kita. Dipersilakan Cik Fatin Fauzuina untuk memperkenalkan panelis-panelis kita ini. Terima kasih Cik Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Fauzuina Aricha dan saya juga merupakan pengacara anda pada hari ini. Jadi ingin saya mempersilakan panelis-panelis kehormat kita. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi memperkenalkan panel pertama kita ada Cik Hana, seorang pelajar dari UiTM Shah Alam. Kita juga ada panel kedua kita, Dr. Farah, seorang pencarah UiTM dari Akademi Pengajian Islam Kontemporari atau lebih dikenali sebagai ACIS. Seorang yang berpengalaman selama 8 tahun mengajar di UiTM. Panel ketiga kita, yang lain dan tidak bukan panel terakhir kita, Dr. Nur Akilah, pensyarah dari Universiti Malaya yang sudah mengkaji dan mempunyai pengalaman lebih 10 tahun di dalam bidang Islam di era kontemporari. Jadi, sebelum saya terangkan objektif perbincangan kita pada hari ini, ingin saya nyatakan bahawa panelis-panelis kita adalah panelis-panelis yang hebat dan saya pasti perkongsian mereka dapat merungkaikan sebarang persoalan yang lahir di fikiran apabila topik perbincangan ini diutarakan. Jadi, apakah objektif kita pada hari ini? Objektif perbincangan kita pada hari ini adalah untuk mengenal pasti pelbagai cabaran-cabaran yang perlu dihadapi, terutamanya di era kontemporari ini dalam mengaplikasikan asas-asas peradaban Islam. Objektif seterusnya ialah untuk menganalisis kepentingan-kepentingan bagi menekankan keperluan dalam mengamalkan asas-asas peradaban Islam ini, terutama di era kontemporari kini. Jadi Cik Amanda rasa kan, apakah cabaran-cabaran yang wujud dalam peradaban Islam pada era kontemporari ini? Dipersilakan Cik Amanda. Seperti yang kita tahu, kita berada di tahun 2021. Banyak perkara yang sudah berubah sehinggalah sekarang. Antara cabaran yang kita dapat lihat di zaman sekarang adalah bagaimana golongan muda lebih tertarik dengan budaya barat dan juga cabaran dalam mengekalkan gaya hidup Islam di era kontemporari. Saya berbesar hati ingin berkongsi tentang pandangan ahli falsafah yang terkenal di dalam bidang peradaban ini, iaitu Malik bin Nabi dan juga ahli syariati. Definisi peradaban menurut Mahdi Abu Hasan dan Khadijah Muhammad Hambali sering disamakan dengan pencapaian dan kemajuan sesuatu bangsa atau masyarakat. Menurut bin Nabi di dalam buku beliau On the Origins of Human Society, beliau menekankan fungsi agama dalam kehidupan manusia. Beliau juga mempercayai bahawa masalah kemunduran masyarakat Muslim adalah dari peradaban mereka sendiri. Walaupun beliau telah hidup di dalam suasana barat, beliau tetap dengan pendirian beliau yang masih cintakan budaya dan agama beliau dan sering mencuba untuk menghubungkan antara peradaban dan era moden yang tidak membelakangkan Islam. Manakala ahli syariati pula percaya bahawa peradaban tidak akan sewujud selagi manusia tidak bermigrasi. Migrasi ini dengan tidak langsung akan membentuk dan membangunkan idea dan pemikiran baru. Beliau juga menekankan peranan manusia atau al-nas dan mendasarkan ini dari ayat-ayat Al-Quran yang sering menyebut wahai manusia atau wahai orang-orang yang beriman. Beliau turut menyebut tauhid sebagai salah satu asas kehidupan manusia di dalam peradaban mereka. Jadi saya ingin bertanya kepada panel kita yang pertama, Cik Nurhana, untuk tentang kepentingan untuk mengatasi cabaran-cabaran ini. Cik Nurhana, pada pendapat anda, apakah kepentingan bagi peradaban di era kontemporari ini? Terima kasih Cik Amanda dan Cik Fatin, kedua-dua pengacara rancangan kita pada hari ini. Sebelum itu, sekali lagi saya ingin mengenalkan diri saya. Saya Nurhana Namsuruddin, pelajar dari UiTM Shah Alam. Seperti yang dinyatakan oleh pengacara kita, Cik Amanda sebentar tadi, saya sangat setuju dengan pendapat Cik Amanda berkaitan dengan cabaran utama yang perlu dihadapi bukan sahaja oleh golongan-golongan muda seperti
golongan remaja atau golongan belia di negara kita. Malah cabaran yang mengakibat pengaruh yang tinggi terhadap budaya barat juga merupakan cabaran yang perlu dihadapi oleh golongan dewasa. Oleh kerana itu, makin ternyatalah betapa pentingnya peradaban Islam, terutamanya di era globalisasi ini. Dalam Islam, fitnah adalah merupakan antara dosa-dosa besar yang amat ditekankan pencegahannya. Perkara ini adalah merupakan perkara yang sangat penting untuk dibincangkan, terutamanya di era kontemporari ini. Ini adalah kerana wujudnya pelbagai media-media yang menjadi sumber untuk mendapatkan macam-macam maklumat, dan juga pada masa yang sama adalah merupakan medium untuk menyebarkan maklumat. Antara contoh medium yang amat dikenali oleh semua lapisan masyarakat ialah seperti laman Facebook, Twitter dan macam-macam lagi. Walaupun kewujudan media sosial seperti berikut dapat membantu melancarkan pencarian dan penyebaran maklumat-maklumat yang penting, pada masa yang sama ialah amat penting untuk melakukan penyelidikan yang teliti bagi memastikan kesahihan suatu maklumat itu, terutamanya sebelum menyebarkan maklumat tersebut. Dengan pelbagai sumber maklumat yang sedia ada, ianya adalah amat penting untuk mengamalkan pemikiran secara analytical untuk mengenal pasti yang manakah yang sahih dan yang tidak sahih, bagi mengelakkan berlakunya fitnah ataupun mengakibatkan berlakunya panik. Contohnya semasa pandemik yang sedang dihadapi negara kita, ianya adalah amat penting untuk memastikan kesahihan maklumat berkenaan virus atau kesan-kesan vaksin sebelum menyebarkan maklumat tersebut. Kerana kegagalan untuk melakukan yang sedemikian mungkin akan bawa kepada kesan-kesan yang lebih teruk. Terima kasih panel pertama kita. Seperti yang dikatakan oleh Cik Hana sebentar tadi, pengaruh budaya barat merupakan antara cabaran yang besar bagi golongan dewasa dan remaja. Sekarang kita tidak ingin melengahkan masa. Apa kata kita mendengar pendapat Dr. Farah mengenai asas-asas peradaban Islam di era kontemporari ini. Jadi dari kacamata seorang tenaga pengajar, apakah pendapat beliau mengenai topik ini? Dipersilakan Dr. Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Najwa Binti Rusani. Boleh panggil saya Dr. Farah. Saya merupakan pensyarah di Universiti Teknologi Mara dan juga merupakan Ketua Pusat Pengajian Akademi Pengajian Islam Contemporary, dan saya telah berpengalaman lebih daripada 8 tahun mengajar. Okay, terima kasih kepada panel satu. Saya amat bersetuju dengan apa yang telah dibincangkan tadi dengan cabaran-cabaran yang disebutkan. Justru itu saya akan mengupas lebih lanjut lagi tentang peradaban Islam yang sangat penting kepada diri kita sendiri. Baiklah, kini kita dapat lihat bahawa peradaban Islam pada zaman dahulu dan juga zaman sekarang amatlah berbeza. Ini adalah kerana peradaban Islam pada zaman dahulu amat menitik beratkan tentang amalan-amalan daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Antaranya lagi adalah peradaban Islam pada zaman dahulu juga tidak mempunyai cabaran-cabaran yang lebih ekstrim di zaman kini yang dilalui oleh pelbagai peringkat umur. So, justru itu saya akan mengupas lebih lanjut lagi dengan kepentingan peradaban Islam di era kontemporari ini, dan saya akan menyatakan bahawa peradaban Islam ini adalah sangat penting kepada diri sendiri kerana ianya adalah suatu pembentukan jati diri terhadap diri sendiri. Apa yang saya maksudkan adalah, pertama sekali saya ingin mengatakan bahawa agama itu adalah sangat penting untuk diri sendiri. Justru itu sejak kita kecil lagi kita dapat lihat bahawa kita punya zaman kanak-kanak sehingga kita zaman dewasa kita telah dibesarkan melalui ajaran-ajaran Islam, dan ajaran-ajaran Islam ini telah diterapkan dengan penuh nilai-nilai murni dan juga menyanjung tinggi terhadap ilmu-ilmu sopan santun yang sangat sinonim dengan bangsa Melayu. Justru itu
kenapa penting sangat jati diri ini terhadap diri sendiri. Bila jati diri ini telah terpahat kukuh di dalam diri kita sendiri, walau di mana sahaja kita pergi, di mana sahaja corong dunia yang kita lalui, kita akan dapat menyesuaikan diri, mengadaptasikan diri, tidak terlalu terikut-ikut kepada cabaran yang buruk di luar sana. Jadi justru itu kita sebagai umat Islam dan juga orang Malaysia khususnya perlulah menerapkan unsur-unsur dan nilai-nilai agama Islam dalam diri sendiri supaya dapat membentuk jati diri yang lebih kukuh dan justru itu membimbing kita ke arah yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pengacara forum ini yang telah memberi saya peluang untuk menyertai acara ini. Saya, Nur Akilah binti Muhammad Ibrahim, dengan bangganya akan membentangkan pengetahuan yang saya kecati dari kajian yang telah saya lakukan berkaitan dengan topik kita hari ini. Jika dipersoalkan dengan apakah kepentingan peradaban Islam di era kontemporer ini, jawapan saya adalah ia dapat menjamin kemajuan umat Islam. Ini kerana peradaban Islam ini mampu untuk menyelesaikan sebarang perbalahan sesama umat Islam sendiri akibat daripada perselisihan dari segi pemikiran atau dari segi amalan. Walaupun sama agama, manusia mempunyai fikiran dan pendapat yang berbeza. Jikalau ulama-ulama sendiri pun mempunyai pendapat berbeza di dalam interpretasi mereka, ini kan lagi manusia biasa yang pada zaman kontemporer ini lebih lagi terdedah dengan pengaruh kolonial barat. Generasi muda yang kini lebih mudah terpengaruh mampu meningkatkan kerohanian dan akhlak mereka melalui peradaban Islam dan pada masa yang sama menaikkan maruah dan kehormatan umat Islam. Hal ini akan mendorong mereka agar dapat lebih memajukan disiplin serta ilmu bagi melahirkan daya intelektual dan moral. Setelah jatuhnya Empayar Islam ketika Perang Dunia Pertama, bidang pengurusan dan pentadbiran kini tidak lagi dikuasai oleh cara Islamik, namun diterajui oleh birokrat sekular. Walau bagaimanapun, dengan peradaban Islam di era kini, ini akan dapat memberikan semangat kepada generasi kini untuk berjuang agar era kegemilangan di zaman dahulu dapat dilihat kembali. Perkara ini dapat memberi sumbangan dari segi nilai pada kemanusiaan dengan mewujudkan perpaduan ummah, menghentikan pemusuhan, mencapai kemuliaan diri manusia dan meningkatkan semangat kerukunan dalam masyarakat. Kita telah dapat lihat beberapa perbezaan yang datang dari peradaban Islam dari pengurusan secara Islam seperti perbankan Islam serta bahan yang digunakan kini adalah halal dan dibenarkan oleh syariat Islam. Terdapat juga mereka yang berusaha untuk menerokai dan menyelesaikan masalah bidang-bidang yang besar melalui sumber Islam seperti bidang perubatan, pendidikan, kemasyarakatan, astronomi dan bioteknologi dengan menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan ini, saya menutupkan kata-kata saya dengan sekali lagi ucapan terima kasih untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Di situ kita dah dengar perkongsian panel daripada panel-panel kita. Ingin saya rumuskan secara ringkas bahawasanya dengan mengaplikasikan dan mengamalkan asas-asas peradaban Islam secara berterusan, ia hanyalah akan mendatangkan kebaikan. Hal ini kerana kita sudah sedia maklum bahawa negara Malaysia merupakan sebuah negara yang unik dan kompleks kerana kita negara yang berbilang kaum, agama dan budaya. Jadi kita haruslah memastikan tindakan kita tidak bertentangan dengan agama dan maafkan saya. Jadi kita haruslah memastikan tindakan kita tidaklah bertentangan dengan agama dan budaya serta ia tidaklah menyentuh mana-mana sensitiviti sesebuah kaum itu sendiri. Oleh sebab itu, apa sahaja yang kita tuturkan dan segala maklumat yang dikongsikan itu haruslah sahih supaya kita dapat mengelakkan diri kita dari terjebak dengan fitnah. Dan pada masa yang sama, dengan melakukan perbuatan tersebut, kita dapat mengekalkan persefahaman yang baik sesama kaum. Jadi mengamalkan asas peradaban Islam ini sudah semestinya menjamin kemajuan ummah hal ini kerana peradaban yang diamalkan tidaklah
tidaklah memudaratkan, malah membantu mewujudkan perpaduan sesama ummah serta meningkatkan rasa hormat sesama kita. Dengan itu, saya rasa saya kembalikan forum ini kepada Cik Amanda. Cik Amanda? Jadi, berakhirlah sesi perkongsian kita pada hari ini. Saya dan Cik Fatin ingin mengucapkan ribuan terima kasih terhadap panelis-panelis kita iaitu Dr. Akila, Dr. Farah dan juga Cik Nurhana kita atas perkongsian mereka yang sangat bernas dan padat dengan informasi yang amat berguna untuk rancangan forum ini. Terima kasih juga terhadap penonton-penonton yang sudi hadir ke forum kami hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.